Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dimuliakan ayahanda pengurusi majlis, Syekhuna Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, rakan dan juga saya anggap mentor saya dalam bidang fiqh muamalat ini, akhuna Dr. Zahruddin Abdul Rahman hafizahullah, ashabul fadilah, teman-teman para ustaz asatizah al-kiram, tuan-tuan guru, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, brothers and sisters yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak menyambung kupasan berkaitan dengan bagaimanakah meluruskan sikap dan pendirian kita, khususnya daripada perspektif wasatiyah dalam isu-isu yang membabitkan ataupun dalam isu-isu yang berkait dengan soal muamalat maliyah al-mu'afirah yang telah dimulakan dengan baik oleh sahabat saya Dr. Zahruddin. Cuma malangnya, walaupun beliau tidak menyentuh secara khusus dalam isu-isu perbankan, tadinya dia dah banyak ambil poin-poin saya, cuma dia tetap buat remark, nanti saya akan sentuh juga. Jadi ala kulli hal, terima kasih atas pendahuluan yang baik yang beliau sampaikan. Sebelum daripada saya nak mengupas beberapa persoalan ataupun beberapa kritikan terhadap kewujudan institusi perbankan Islam ataupun Islamic Bank di Malaysia, saya ingin menyebutkan pada awalnya fungsi sebuah institusi perbankan Islam tidaklah berbeza dengan fungsi sebuah bank daripada perspektif kewangan konvensional yang kita lihat pada hari ini. Yang mana fungsi sebuah Islamic Bank samalah sebagaimana sebuah bank konvensional, iaitu setiap yang namanya bank, B-A-N-K. Sebab apa saya eja tuan-tuan? Sebab daripada perspektif regulator ataupun penguasa kewangan di negara kita, iaitu bank negara, mereka sangat partikular sama ada soal sesebuah bank itu sememangnya layak dinamakan B-A-N-K ataupun, sebab itu tuan-tuan tengok ada setengah-setengah institusi kewangan dia hanya disebut B-A-N, bank. Bukan dia kena bank, tetapi memang dia namanya bank. Bank negara tak berikan kebenaran kepada diorang untuk guna bank. Sebab yang namanya bank, sama ada Islamic ataupun konvensional, menjalankan dua fungsi. Mana-mana bank yang tidak menjalankan dua fungsi ini, bank negara tak bagi guna B-A-N-K. Dia hanya boleh guna bank, B-A-N. Ya, walaupun dia dibenarkan tapi dia kena guna bank. Ya, B-A-N. Yang pertama, fungsi sama ada Islamic Bank ataupun Conventional Bank adalah soliciting fund, menerima dana. Sebagaimana Dr. Zahruddin sebut, biasanya dalam operasi sebuah perbankan, pertamanya adalah sumber dana daripada pemegang saham ataupun stakeholders, shareholders, dan yang keduanya adalah daripada depositors fund yang kita letakkan sama ada melalui akaun wadiah, mudharabah. Bahkan sekarang ini sudah ada akaun yang berasaskan kepada murabahah tawarruk yang diperkenalkan oleh institusi perbankan Islam di negara kita. Begitu juga yang diletakkan oleh pendeposit daripada kalangan institusi-institusi. Dan fungsi yang kedua sebuah bank adalah financing, memberikan financing dan juga melakukan investment. Jadi sama ada conventional bank ataupun Islamic Bank, inilah dua fungsi utamanya. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, melihat kepada dua fungsi ini, apakah sahih sekiranya kita mengatakan bahawa bank daripada sudut mafhumnya, daripada sudut ta'arifnya adalah tidak harus ataupun haram daripada perspektif Islam. Bahkan agak menarik kalau kita nak menyorot kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan ataupun mengajarkan kepada para sahabat kontrak-kontrak yang harus di sisi Islam. Bukan semua kontrak-kontrak itu sememangnya bermula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita lihat sebagai contoh kontrak mudharabah,
berkongsi keuntungan telah pun wujud sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabal menjadi rasul dan nabi. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabalkan menjadi rasul, apabila dilihat tidak wujudnya unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam, tidak adanya riba, tidak berlakunya gharar, tidak ada berlakunya penindasan dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam endorse, certified pada ketika itu mudharabah yang dilakukan oleh pada zaman jahiliyah boleh diislamkan. Begitu juga kontrak wadi'ah, safekeeping contract. Bagaimana kita beri amanah kepada seorang untuk menjaga harta kita, kita sebut sebagai kontrak wadi'ah. Kontrak wadi'ah telah pun berlaku, diamalkan sebelum daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita mengakui bahawa konsep bank ini bukanlah dibina menggunakan tangan-tangan muslimin, tetapi ia dibangunkan oleh tangan-tangan bukan Islam. Tetapi sekiranya operasi sesebuah bank itu boleh diislamkan ataupun boleh akur kepada ketetapan-ketetapan yang sudah diluluskan oleh syarak, dan kita melihat kepada dua fungsi sebuah bank, soliciting fund dan memberikan financing ataupun investment, sesuatu yang boleh diuruskan mengikut acuan yang telah diuruskan oleh syarak, maka atas sebab itulah ribuan para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sebentar tadi, sama ada yang terlibat secara langsung ataupun yang menjadi pemerhati tanpa melibatkan diri secara langsung dengan operasi sesebuah institusi kewangan ataupun perbankan Islam, mengatakan bahawa Islamic Bank daripada sudut kewujudan asasnya atas fungsi soliciting fund dan memberikan financing ataupun investment adalah harus daripada sudut syarak. Sebab itulah kita merumuskan, kami berdua bersetuju merumuskan bahawa sikap ataupun pendirian kita secara umum, dan ini dianggap sebagai pandangan daripada perspektif wasati, kita mengatakan bahawa kewujudan institusi perbankan Islam di negara kita semestinya dan sewajarnya disokong. Tetapi pada masa yang sama kita juga menginsafi bahawa kewujudan institusi kewangan Islam dan lanskap kewangan Islam pada hari ini tidaklah dianggap 100% sempurna. Banyak lagi ruang-ruang, dan perkara ini disedari oleh kebanyakan para ulama yang terlibat di dalam memberikan perundingan syariah, di dalam membangunkan ataupun menyempurnakan produk-produk kewangan Islam pada hari ini. Dan kita juga perlu melihat kewujudan institusi kewangan Islam pada hari ini daripada fiqhul muwazanat, dari segi menimbang di antara mudarat yang besar, mudarat yang kecil, antara maslahah dan mafsadah yang dihadapi. Sebab itu kebimbangan kami di sini apabila wujudnya golongan ataupun segelintir di dalam masyarakat mengapi-apikan ataupun menimbulkan keraguan, tasykik terhadap kewujudan institusi kewangan Islam pada hari ini, dan mencanangkan bahawa produk-produk kewangan Islam pada hari ini tidaklah syariah compliant setulinnya. Kita bimbang-bimbang sebahagian daripada ummah akan menemui ataupun akan membuat kesimpulan sendiri bahawa sama ada kita berlanggan dengan Islamic Bank ataupun conventional bank sama sahaja, yang mana ini adalah suatu kemudaratan yang kita tidak mampu untuk membendung implikasi besarnya, bukan sekadar di dunia bahkan juga di akhirat. Sebab itu pandangan wasati terhadap kewujudan institusi perbankan Islam pada hari ini adalah menerima bahawa Islamic Bank sebagaimana kewujudannya pada hari ini, produk dan perkhidmatannya secara umumnya kita terima sebagai syariah compliant. Bukan bermakna ia telah sempurna ataupun tanpa cacat celah, tetapi kelemahan ataupun ketimpangan yang wujud di sana di sini tidak sepatutnya merobek kepercayaan kita kepada institusi keuangan Islam yang ada pada hari ini. Seterusnya, perbankan Islam pada hari ini adalah harus dan halal walaupun ia berada di dalam rangka sistem konvensional. Ini yang kita kena akui, kewujudan institusi kewangan Islam yang pertama di negara kita masih lagi awal 1982, kewujudan Islamic Bank.
ya, bank Islam. Dan selepas daripada itu, bank negara mula memperkenalkan konsep Islamic Window yang pada ketika itu disebut skim perbankan tanpa faedah. Saya ingat lagi kalau bersembang dengan orang-orang lama dalam perbankan Islam, ada orang yang begitu sinis terhadap skim perbankan tanpa faedah. Dia kata kalau tak faedah, buat bank buat apa? Buat benda tak ada faedah. Ya, ada orang yang memandang sinis yang begitu. Ya, tetapi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, skim perbankan tanpa faedah yang sekarang ini telah diberikan label baru, ya, untuk mengelakkan orang kata kita buat benda tak ada faedah ni, ya, iaitu skim perbankan Islam SPI pada hari ini, ya, semakin lama semakin maju. Dan kita melihat bagaimana kalaulah orang mengatakan bahawa Islamic Bank pada hari ini adalah semata-mata suatu baju baru yang dipakaikan kepada institusi kewangan konvensional. Saya tak nak sebut dalil, saya tak nak sebut nusus daripada Quran ataupun sunnah, tetapi kita nak lihat daripada sudut bukti empirikal, daripada sudut data yang kita perolehi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ekonomi dunia menghadapi krisis ekonomi, krisis mata wang dan krisis perbankan sekaligus, yang amat buruk pada tahun 2007 berlangsung sehingga 2008 dan masih lagi berlangsung pada hari ini. Dan kita lihat di negara-negara Eropah, kalaulah tidak kerana sokongan daripada beberapa negara kaya dalam blok Eropah, sebenarnya pada hari ini Greece, Itali, Spain, Ireland sudah pun dianggap muflis, sudah diisytihar sebagai muflis. Tetapi kerana wujudnya pada hari ini Kesatuan Eropah yang cuba untuk menawarkan package bailout, sehingga hari ini negara-negara ini tidak secara rasmi disebutkan sebagai muflis. Nak tunjuk kata betapa besar dan dahsyatnya implikasi keuangan berpunca daripada budaya tamak yang dipupuk dalam sistem ekonomi kapitalis. Secara komparatifnya, pada masa ataupun period yang sama 2007 sehingga 2012, berdasarkan data mutakhir yang saya perolehi daripada bank negara, apabila kita lihat ada conventional banking seperti mana Lehman Brothers satu ketika sebelum berlaku krisis ekonomi 2007 adalah investment bank yang keempat paling besar di Amerika Syarikat, akhirnya gulung tikar. Ya, bagaimana pada ketika itu Merrill Lynch, ya, investment banking yang ketiga paling besar di Amerika Syarikat, Citigroup, terpaksa downsize, terpaksa memberhentikan 20,000 pekerja dia kerana tak mampu nak tanggung cost overhead pekerja yang ramai. Pada masa yang sama, kadar aset keuangan Islam daripada 2007 hingga 2011 selama 4 tahun berturut-turut berkembang sebanyak 20%. Kalaulah kita mengatakan bahawa kewujudan Islamic Bank pada hari ini ataupun produk-produk kewangan yang ditawarkan oleh Islamic Bank pada hari ini semata-mata window dressing, semata-mata hanyalah satu tempelan ataupun, ya, kita balut dia dengan pelekat baru dan kita cop sebagai syariah compliant, hasil seperti mana yang saya sebut data empirical seperti ini tidak akan berlaku. Sebab itu mungkin saya tidak punya peluang yang lebih jelas ataupun lebih panjang untuk mengupas apakah persoalan dasar. Tetapi saya nak sebutkan memadai dengan membandingkan di antara dua senario yang sangat kontra. Di antara apa yang berlaku terhadap institusi kewangan konvensional, bahkan institusi kewangan yang dianggap besar, too big to fail, and yet they still fail. Ya, orang mengatakan bahawa Lehman Brothers is too big to fail, terlalu besar untuk gagal. Akhirnya bukan tak gagal, masuk kubur langsung. Dia tak ada peluang kedua, terkubur. Ya, Merrill Lynch, too big to fail, akhirnya fail and fail badly. Ya, bukan setakat gagal dengan begitu dahsyat, gagal dengan begitu sadis. Pada masa yang sama secara perbandingannya, aset kewangan Islam seluruh dunia termasuk di negara kita menokok secara konsisten every year, ya, sebanyak 20%. Ini kita ambil secara kesimpulan ataupun secara purata.
Baik. Seterusnya ada pula pihak sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sebentar tadi. Mereka mempertikaikan bahawa apakah penasihat-penasihat syariah yang menawarkan khidmat perundingan ataupun bertugas sebagai penasihat-penasihat syariah di institusi kewangan Islam pada hari ini benar-benar berwibawa, kerana kita tahu mereka dapat allowance daripada Islamic Bank tiap-tiap bulan. Ya. Ada yang sinis mengatakan bahawa fatwa mereka boleh dibeli. Ada orang kata sekarang ni fatwa shopping. Dulu kita shopping, ya, nak beli tas ataupun nak beli jaket, nak beli seluar. Sekarang ni fatwa pun ada istilah fatwa shopping. Ya. Secara umumnya kami mendapati dan berdasarkan pada pemerhatian kami melihat kepada kewibawaan penasihat-penasihat syariah yang dilantik oleh bank-bank Islam di negara kita seluruhnya, kami mendapati kita boleh meletakkan keyakinan kepada mereka dan memadailah untuk kita mengatakan bahawa semua produk-produk kewangan Islam yang diluluskan oleh penasihat-penasihat syariah ini, yang kita mesti faham, ya, ataupun pendirian yang mesti kita letakkan, boleh diterima sebagai syariah compliant. Dan tambahan daripada itu, kalau kita melihat bahawa institusi kewangan Islam dalam dia nak menawarkan satu-satu produk kewangan Islam, tak cukup dengan penasihat syariah yang dilantik oleh bank-bank ini endorse saja dia boleh tawarkan, tak. Hakikatnya mereka perlu melalui satu lagi lapisan ataupun satu lagi saringan, iaitu diluluskan oleh Syariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, yang mana badan ini independen daripada bank-bank komersial tersebut. Maknanya setiap produk kewangan Islam yang ditawarkan di negara kita telah diluluskan oleh sekurang-kurangnya 2 badan penasihat syariah. Katakanlah kita tak berapa harap kepada penasihat syariah satu-satu bank komersial kerana allowance mereka dibayar, kita tetap mempunyai second line of defense. Kita masih mempunyai satu lagi badan tapisan, yang mana tapisan ini bebas daripada pengaruh bank komersial tersebut, iaitu di peringkat bank negara ataupun di peringkat Suruhanjaya Security. Sebab itu kita mengatakan bahawa memadai bagi orang awam meyakini integriti yang dimiliki oleh penasihat syariah, sama ada di peringkat bank-bank komersial, bank-bank Islam komersial, ataupun di peringkat bank negara ataupun Suruhanjaya Security, dan produk-produk yang diluluskan oleh mereka boleh diyakini sebagai benar-benar syariah compliant. Ada pula pihak yang mengatakan bahawa Islamic Bank tidak Islamik kerana menggalakkan orang berhutang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukankah Allah menurunkan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang soal hutang? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu berhutang di antara dua pihak, satu beri hutang, satu terima hutang, sehingga tempoh yang tertentu, tulis. Maknanya, kata Al-Imam At-Tabari, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini secara jelas sebagai satu dalil keharusan untuk berhutang. Cuma tinggal lagi, kedua-dua pihak mesti memahami dan mengisafi. Pihak bank mesti mengamalkan tanggungjawab dan accountability yang tinggi apabila mempromosikan produk kewangan dia. Jangan take advantage kepada innocent consumers. Dalam keadaan innocent consumers ini, bila dia tahu produk ini bagus, dia ambil, sedangkan daripada sudut keupayaan kewangannya terbatas. Dan begitu juga bagi kita di peringkat consumer ini. Walaupun saya bertugas dalam sebuah Islamic Bank, tapi saya juga sebagai consumer. Kita kena ukur baju di badan kita sendiri. Kita mampu ke tidak? Ini nak bayar, minta maaf saya sebut, tak kata siapa-siapa, nak bayar potong saga kita pun pagar-pagar hidung lah. Bukan lagi kita nak beli kereta-kereta besar, nak bayar potong saga ni pun pagar-pagar hidung lah. Selamba dia swipe credit card dia. Dia dalam poket dia tak bawa duit banyak, dia bawa credit card dia je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, budaya berhutang yang mana kemudahan kredit ini memang ditawarkan oleh Islamic Bank, dan budaya berhutang ini bukanlah suatu yang negatif sekiranya kita berhutang mengikut keperluan, bukan semata-mata mengikut kehendak.
Dan begitu juga tuan-tuan, dalam kita berhutang, pastikan kita berhutang dengan mengambil kira kemampuan aliran tunai yang masing-masing ataupun yang dimiliki oleh kita masing-masing. Ya, kita punya cash flow sihat ataupun tidak. Kalau cash flow kita sakit, bukan takat sakit, tenat, sendiri kita semua kena faham. Ya, Islamic Bank ni tuan-tuan sama macam mana bank-bank yang lain. Of course, kalau boleh memang dia nak jual produk dia. Tapi kalau tuan-tuan adalah well-educated consumers, tuan-tuan berani untuk mengatakan tidak kepada jurujual daripada pihak Islamic Bank. Baik. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Zaharuddin sebentar tadi, ada pula yang mengatakan bahawa Islamic Bank ini tidak Islamik kerana harga tawarannya ataupun pricingnya lebih mahal kalau kita nak bandingkan dengan pricing yang ditawarkan oleh conventional bank. Pertama sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, murah ataupun mahal adalah suatu yang tidak adil untuk jadi ukuran Islamik ataupun tidak. Tuan-tuan, kita ambil dalil mana mengatakan bahawa murah itu Islamik? Dan mana dalil ataupun nas kita mengatakan bahawa yang mahal ini tidak Islamik? Yang saya pinjam kata-kata ini sebab ini yang disebutkan oleh salah seorang daripada penasihat syariah terkenal di peringkat antarabangsa, Syekh Nizam Yaqubi. Apabila ada seorang bangun, tanyakan soalan yang sama. Ya, Islamic Bank pada hari ini tidak Islamik kerana produk yang mahal. Syekh Nizam Yaqubi jawab, tolong sebut mana dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi bila yang murah itu sahaja yang disebut Islamik. Dan apabila mahal, sebut saja mahal, itu tidak Islamik. Sebutkan dalil ataupun yang jelas. Saya pinjam apa yang beliau sebutkan dalam salah satu daripada konferensi itu tak. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya mengakui bahawa pada peringkat awal permulaan Islamic Bank, pada ketika itu pricing ataupun kadar harga yang boleh ditawarkan oleh sebuah institusi perbankan Islam adalah agak mahal ataupun comparatively lebih mahal berbanding dengan institusi kewangan konvensional. Sebab apa hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ini agak teknikal saya nak cerita pengalaman saya. Kerana Islamic Bank ni kalau dia nak bagi financing, terutamanya financing yang besar, dia juga terpaksa meminjam ataupun minta financing daripada bank lain dalam pasaran wang antara bank. Kita sebut interbank money market. Dan pada ketika itu disebabkan kerana dana yang dimiliki oleh Islamic Bank di negara kita kecil, maka pada ketika itu kos untuk meminjam ataupun kos dapat pembiayaan antara satu Islamic Bank dan satu Islamic Bank lebih mahal. Jadi kerana kos dia dapat financing daripada Islamic Bank itu mahal, maka kadar itu juga menjadi lebih mahal apabila dia bagi financing kepada consumer ataupun kepada customer institusi perbankan Islam yang terbabit. Tetapi perkara itu sudah tidak berlaku. Dan saya berani mengatakan tuan-tuan, pada hari ini pricing Islamic Bank adalah kompetitif, paling tidak at par dengan apa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Dengan beberapa ataupun quote in quote dengan beberapa condition. Tuan-tuan, kita mesti tengok berapa tempoh pembiayaan yang kita. Kalau kita pinjam loan daripada Islam conventional bank selama 5 tahun, kita tak boleh banding lah. Kalau kita ambil Islamic Finance ataupun Islamic Financing 7 tahun sebagai contoh dengan sebuah institusi perbankan Islam. Jadi perbandingannya itu adalah perbandingan yang tidak adil. Dan pada hari ini bagaimana satu lagi perkembangan yang terbaru, apabila Bank Negara Malaysia telah mula mewajibkan institusi perbankan Islam di negara kita untuk memberikan rebate kepada consumernya ataupun customer institusi perbankan tersebut sekiranya institusi perbankan tersebut menjelaskan lebih awal pembiayaannya ataupun menjelaskan pembiayaan dengan baik sehingga tempoh matang. Kalau dulu ia adalah budi bicara Islamic Bank, tapi hari ini Bank Negara kata wajib bagi Islamic Bank untuk memberikan rebate tersebut. Ya, ada isu fiqh di sini dan saya rasa Ustaz Zaharuddin pun mungkin ada diskusi beliau ada dekat salah sebuah daripada Islamic Bank, mungkin beliau ada pandangan, tetapi ini adalah pandangan ataupun keputusan yang telah dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Mungkin ini isu terakhir yang saya sentuh dalam isu perbankan.
Sememangnya kita akui pada hari ini dalam menetapkan pricing ataupun dalam menetapkan profit rate, kalau dalam conventional bank kita sebut sebagai interest rate, kita mengambil kira ataupun menggunakan base lending rate, iaitu yang merupakan pricing benchmark, tanda aras bagi perbankan konvensional sebagai tanda aras penentuan profit rate bagi Islamic bank. Cuma instead of kita sebut base lending rate, kita Islamicizekan term ni jadi base financing rate. Of course saya tak boleh nak argue banyak, substansinya still sama. Tetapi saya nak sebutkan, adakah semata-mata menggunakan interest rate sebagai benchmark menjadikan produk kewangan Islam itu tidak halal ataupun haram? Saya tertarik dengan analogi ataupun kias yang diberikan oleh Syekh Taqi Uthmani yang merupakan pengurusi Badan Pengawas Syariah IOFI, yang merupakan badan pengawalan dan auditan syariah di peringkat internasional, ya, yang berpusat di Bahrain, di Manama. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau ataupun dalam buku beliau, kalaulah si A nak menjual air tin berkarbonat dan saudara dia B, saudara kandung dia B pula jual air alkohol, ya, dan si B ni dah lama menjual. Jadi si A ni baru nak berjinak-jinak dengan perniagaan dia, tapi dia nak jual air yang halal, air yang halalan thayyibah. Boleh jadi bukan air yang berkarbonat lah, kalau berkarbonat tak kata halalan thayyibah, ya. Barangkali dia nak jual jus, tetapi dia nak jadikan harga yang ditetapkan oleh adik dia ataupun abang dia yang jual air alkohol itu sebagai benchmark. Katakanlah abang dia jual satu tin air kasbah RM2.50. Dia nak jual jus, dia kata aku nak jadikan harga satu tin kasbah RM2.50 itu sebagai tanda aras, sebagai satu mi'yar, sebagai satu benchmark, dan dia jual air jus dia pada harga RM2.50, benchmark dengan harga satu tin alkohol, ya, Carlsberg sebagai contoh RM2.50. Adakah kerana dia menjual jus itu pada harga RM2.50 hanya kerana dia refer kepada price satu tin Carlsberg itu menjadikan jus dia tidak halal? Maka sudah tentu jawapannya tidak. Maka sebab itulah hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, sememangnya kita juga tidak selesa Islamic Bank pada hari ini menggunakan interest rate sebagai benchmark. Tetapi hadirin mukminin, untuk mengatakan menggunakan benchmark interest rate itu menjadikan produk kewangan Islam itu haram adalah suatu yang melampau. Dan pada hari ini, untuk pengetahuan saudara-saudara, Bloomberg Index, ya, satu indeks antarabangsa pada hari ini telah mula memperkenalkan Islamic Pricing Index. Baru saja dilancarkan, kalau tak silap saya, 3 bulan yang lepas. Maknanya orang dalam industri kewangan Islam pada hari ini telah sedar mereka juga tidak selesa, dan sememangnya ada usaha untuk mengislahkan operasi ataupun, ya, standard yang digunakan pada hari ini, termasuk ataupun terutamanya dalam menentukan pricing ataupun profit rate bagi sesebuah perbankan Islam itu dapat dimurnikan pada tahap yang lebih baik, bukanlah semata-mata bergantung kepada interest rate benchmark sebagaimana yang diguna pakai pada hari ini. Saya rasa saya nak kena cepat, ya. Tuan-tuan, kalau di negara kita, walaupun kita ada fatwa kebangsaan, Majlis Syariah Suruhanjaya Security, Majlis Syariah Bank Negara dan sebagainya, bagi isu-isu muamalat, kami bersepakat bahawa Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security adalah dua badan penasihat syariah yang dianggap lebih berwibawa secara khusus dalam isu-isu muamalat, tanpa mengurangkan ihtiram kami kepada Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Kerana Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan ini coveragenya umum, sedangkan Majlis Pengawasan Syariah ataupun Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security ini lebih khusus. Mereka ini adalah mutakhassisun dalam bidang fiqh muamalat maliyah. Mereka adalah orang-orang yang pakar dan mempunyai kekhususan di dalam bidang fiqh muamalat. Maka fatwa-fatwa mereka ini dianggap berwibawa dan boleh dianggapkan sebagai paling berautoriti dalam isu-isu kewangan Islam. Ya, kita sebut perkara ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, adalah untuk menghilangkan keraguan. Sebagai contoh, fatwa ini hanya diluluskan ataupun
kalaulah katanya ada contradiction, adanya pertentangan antara satu jawatan kuasa syariah dengan satu jawatan kuasa penasihat syariah yang lain, kita boleh menganggapkan bahawa jawatan kuasa penasihat syariah di peringkat Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security mempunyai kewibawaan yang lebih daripada sudut isu-isu muamalat maliyah. Baik. Perniagaan-perniagaan lain sebenarnya saya cuba nak mengulas beberapa isu pada hari ini. Barangkali kita mungkin boleh ambil isu ini dalam sesi soal jawab yang akan datang tentang soal pelaburan emas. Yang baiknya sekarang ini JAKIM telah mengeluarkan panduan bagaimana kaedah jual beli ataupun pelaburan emas yang diharuskan oleh syarak. Tuan-tuan boleh buka dalam website JAKIM pada hari ini. Sudah ada garis panduan yang saya anggap agak detail dan komprehensif yang boleh dijadikan sandaran baik dalam menentukan apakah pelaburan dalam emas yang kita pilih itu menepati syariah ataupun tidak. Yang keduanya adalah tentang multi-level marketing. Saya rasa ini juga adalah hot question. Ini juga adalah frequently asked questions di kalangan kebanyakan, terutamanya di kalangan pelajar-pelajar universiti, sebab banyak nak dapat side income dan masuk MLM. Cuma saya nak ambil sikit je masa nak cerita sikit pengalaman dulu bila ditarik oleh kawan-kawan join MLM. Ya, masalah orang MLM ni tuan-tuan sesetengahnya, saya tak kata secara general ni. Ada kawan saya, dia kata Ramadan, mai kita jual produk ni. Itu ayat dia yang pertama. Okey. Lepas habis ayat yang pertama, mari kita jual produk ni, dia kata kalau you boleh cari downline, ini yang kamu akan dapat. Kalau downline you boleh cari satu jadi downline, kamu boleh dapat banyak ni. Maknanya ayat pertama je dia cerita produk yang dia nak jual. Ayat kedua, ketiga, keempat sampailah ke 10 semua cari insentif kalau kamu boleh dapat downline, dan kalau downline kamu boleh jual. Jadi isu syariahnya di sini, apa produk yang nak dijual tak diceritakan dengan baik. Ya, semuanya cerita tentang soal insentif, apa yang kamu dapat kalau kamu boleh cari downline, apa yang kamu akan peroleh kalau downline kamu boleh jual produk. Nama produk pun kita tak tahu apa lagi. Ya, ini sebagai contoh ya, pengalaman yang sudah, dan saya rasa kawan saya juga dah taubat dah sekarang ni. Taubat daripada MLM tu, tapi sekarang ni mungkin dia buat MLM yang semakin banyak dalam pasaran sekarang ni yang dah syariah compliant. Sekali lagi Ustaz Zaharuddin terlibat dalam mendraftkan ya garis panduan MLM yang syariah compliant, dan tuan-tuan boleh buka dalam website JAKIM, ada panduannya. Begitu juga forex trading, saya rasa kita semua aware berkaitan dengan keputusan Jawatan Kuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan berkaitan dengan pengharaman online forex. Ya, sekarang ni hanya satu ini saja dikhususkan, online forex, because excessive speculation, spekulasi yang melampau yang berlaku daripada sudut operasi ya online forex pada hari ini, yang telah menyebabkan Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah merumuskan bahawa online forex haram di sisi Islam, dan kita sepatutnya memberikan ya pendirian yang tegas, tidak akan terlibat dalam aktiviti-aktiviti keuangan seperti ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana masa itu terhad, maka saya khatamkan majlis ini pada waktu ini, dan saya serahkan kepada pengurusi. Tafadhal mashkura.